ataupun pengiraan dari segi pembayaran bonus ya. Ini adalah bentuk borang appraisal bagi kaki tangan eksekutif, di mana borang bagi kaki tangan bukan eksekutif dia agak ringkas ya. Okey, di sini bagaimana caranya kita mengisi borang performance appraisal ini. Di sini telah kita kena tuliskan apakah responsibility bagi kaki tangan ini ya, dan apakah pencapaian kita mahu ya, dan kita juga boleh detailkan apakah progres yang telah mereka lakukan semasa temuduga dijalankan semasa performance appraisal ini dilakukan ya. Kemudian di sini juga diberitahu duty-duty yang perlu dilaksanakan bagi next review period, maksudnya untuk performance appraisal yang akan datang, apakah bidang-bidang tugas yang mereka akan lakukan dan dari segi masa ataupun time frame untuk mereka mencapai objektif tugas-tugas mereka ya. Dan mereka juga boleh meminta apakah keperluan yang mereka mahukan untuk mencapai tugas-tugasan mereka untuk dilengkapkan. Contohnya mungkin dari segi software baru, komputer baru, ataupun mereka perlukan training-training yang bersesuaian ya untuk mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Dan kita juga akan mendapatkan maklumat apakah cita-cita mereka di dalam syarikat kita untuk tempoh 5 tahun akan datang. Apakah keperluan ataupun bantuan-bantuan yang mereka perlukan ya untuk mencapai cita-cita mereka. Di bahagian kedua ini adalah dari segi penilaian yang kita akan berikan ya atas tugasan yang dipersetujui ya. Di sini kita boleh beri poin-poin yang berkaitan. So cara menggunakannya adalah di sini kita ada jumlah task yang pekerja tersebut perlu lakukan. Ini kita boleh beri rating ya. Maksudnya rating ini perlulah daripada 1 hingga 4 sahaja ya. Perlu beri rating di sini antara 1 hingga 4 sahaja. Jadi total rating ini adalah jumlah rating yang kita dapat di sini dibahagikan dengan jumlah task. Katalah rating di sini ada 20, bahagi dengan 5 task ada 4 sahaja poin di sini. So dekat sini kita tulis 4 sahaja. Kemudian nombor 2 ni calculation adalah jumlah poin di atas didarabkan dengan 5. Jadi 4 darab 5 adalah 20. Kenapa faktor 5? Faktor 5 digunakan kerana total poin untuk jumlah-jumlah tugas di atas adalah 20 ya. Anda boleh lakukan dan praktis ya dari segi pengiraan ataupun cara pemberian markah ini telah ditetapkan di dalam borang ini ya. Seterusnya ada tambahan dari segi kriteria yang kedua, iaitu dari segi pengetahuan ya. Ini performance appraisal yang pertama dari segi objektif menjalankan kerja-kerja. Keduanya dari segi pengetahuan ya, sepanjang mereka melaksanakan kerja-kerja tersebut. Dari segi poin di sini, total points di sini adalah 10 markah ya. Anda boleh tulis setiap item ini ataupun setiap kriteria ini carry 2 markah ya. Jadi anda boleh tulis di sini berapakah markah yang mereka dapatkan ya. Ada beberapa kriteria yang telah kita tetapkan ya untuk menilai kaki tangan kita sama ada mencapai tahap prestasi yang kita harapkan ataupun sebaliknya. Ada 9 kriteria yang kita perlu evaluate ya. Seterusnya kita akan menilai secara keseluruhan ya. Yang pertama tadi dari segi objektif ya, dia carry 20 markah. Seterusnya setiap kriteria yang kita akan nilai seterusnya carry 10 markah ya, dan seterusnya apabila kita jumlahkan mendapat 100 markah. Jadi hasil daripada poin yang kita
berikan ini kepada mereka. Contohnya mereka mendapat markah 95 ya. Jadi sesiapa ataupun individu kaki tangan yang mendapat markah 91 hingga 100 adalah dari segi excellent ya, di mana diberi poin 1.5. Apa guna 1.5 ini? Contohnya jika pihak syarikat memberi dari segi pemberian insentif ya, jika pihak syarikat memberi insentif 2 bulan gaji, maka 1.5 didarab dengan 2 bulan gaji. Itulah jumlah insentif mereka. Jika untuk kenaikan gaji, katalah grade mereka grade M1 dengan kenaikan gaji RM100 setahun ya. Jadi anda boleh darabkan 1.5 ni faktor ataupun poin yang mereka perolehi didarab dengan RM100 increment scale ya bagi grade mereka. Jadi mereka akan mendapat RM150 bagi tambahan gaji untuk tahun hadapan. Jadi inilah caranya bagaimana kita mendapatkan penilaian prestasi ya, dengan memberi poin yang tertentu ya, dan kita gunakan poin-poin ini untuk didarabkan dengan insentif ataupun salary scale dari segi increment ya, untuk mendapatkan gaji baru. Jadi di sini immediate superior boleh menulis ya, apakah dapatan penilaian prestasi yang telah mereka lakukan. Semasa penilaian prestasi ini, maksudnya discussion perlu dilakukan antara kaki tangan dan juga immediate superior ya, supaya mereka tahu apakah kekuatan mereka dan juga apakah kelemahan mereka dan apakah perkara-perkara yang mereka perlu perbaiki dalam menjalankan kerja-kerja mereka ya. Dan anda boleh berbincang dengan kaki tangan apakah keperluan latihan ataupun program yang harus mereka dapatkan ya, ataupun pihak kaki tangan boleh meminta kepada majikan untuk mendapatkan latihan-latihan tertentu ya, untuk meningkatkan prestasi mereka. Jadi di sini dituliskan juga apakah bahagian-bahagian yang mereka perlu perbaiki secara khusus ya untuk kerja-kerja mereka di masa hadapan. Jadi sekiranya untuk promotion anda, jika penilaian prestasi ini untuk promotion, jadi keputusan penilaian akan dibuat di sini ya. Immediate superior boleh tik di bahagian ini ya. Dan dari segi contohnya jika mereka akan dinaikkan pangkat ya, ataupun mereka merancang untuk bekerja di tempat lain, mungkin kita boleh berbincang dengan mereka siapakah yang boleh menggantikan mereka di tempat kerja. Mungkin pihak pekerja ini ada orang yang dia telah nilai sebagai ganti mereka. So, ini adalah beberapa borang yang penting untuk digunakan dalam Jabatan Sumber Manusia.